Saya kaitkan sikit dengan apa yang Dr. Hisham Shah sebutkan tadi berkenaan dengan vaksin. Vaksin itu sebenarnya bukan silver bullet dengan design ya. Kita masih perlu terus amalkan norma-norma baru, kita masih terus perlu amalkan penjagaan fizikal, membasuh tangan dengan sabun, gunakan sanitizer, memakai pelitup muka. Vaksin itu bukan segala-galanya untuk mengatasi wabak ini. Betul. Dan apapun sekarang ini vaksin itu adalah kita semua. Kita harus melakukan langkah berjaga-jaga dan sebagainya. Malah kalau nak menyentuh apa-apa sekalipun perlu ada disinfeksi. Kita bawalah ke mana-mana sekalipun dan ini berdasarkan daripada pengalaman tetamu kita sendiri sebenarnya yang ingin berkongsi pengalaman bagaimana sebenarnya beliau dijangkiti virus COVID-19. Jadi bersama-sama kita pada waktu ini. Untuk kita ingatkan kepada penonton kita tidak merancang untuk pakai warna merah ya. Kebetulan merah hitam hari ini. DJ dan tetamu kita pada waktu ini iaitu Puan Mazlimah Wak Abidin, bekas pesakit COVID-19. Kita tak ada hubungi apa kan? Bang Jani tak ada. Dan juga di sebelah sana kita bersama dengan Dr. Raja Abdul Wafi Raja Muhammad Rusdi, pakar perubatan sarjana Hospital Raja Pemaisuri Bainun Ipoh. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, baik. Banyak benda kita belajar, terutama sekali bagaimana dari segi kepekaan masyarakat dalam mendepani wabak pandemik COVID-19 dan bagaimana persepsi yang perlu diubah apabila kita berdepan dengan bekas pesakit COVID-19. Tak kiralah sama ada keputusannya positif atau negatif. Jadi pertama sekali mungkin kita nak tanya kepada doktor terlebih dahulu. Penglibatan doktor sendirilah dalam menangani pandemik COVID-19 ini daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Saya bertugas sebagai di bawah tim COVID Hospital Raja Pemaisuri Bainun, di mana kami sebagai satu pasukan yang di bawah ketua unit saya iaitu Dr. Ke Hong Bee, pakar perunding kanan penyakit berjangkit. Kita menguruskan pesakit yang disyaki ataupun pesakit positif COVID itu sendiri untuk menguruskan kemasukan ke ward dan mendapatkan rawatan selanjutnya lah daripada permulaannya daripada awal tahun 2020. Kemudian sekarang saya merupakan pakar perubatan yang bertugas juga di pusat kuarantin dan rawatan COVID di arena badminton Ipoh Perak. Okey, baik. Jadi di situlah kita membawa dari Ipoh Perak sebab ada kaitannya dengan Puan. Betul tak? Okey, difahamkan Puan dari Selangor tetapi saya dari Perak. Saya bekerja tapi di Selangor. So on my way back to work. From work balik ke Perak. Jadi bagaimana sebenarnya Puan terjangkit dengan wabak ini? Okey, saya rasa based on saya punya tracing record, ada kebarangkalian saya kena pada 8 Oktober. So waktu saya berhenti untuk toilet dan solat. So di mana saya tak pasti, sama di toilet ataupun di sini di stesen minyak berkenaan lah. And then saya jangka saya kena di situ kerana almost immediately saya kena the symptom keluar. Because the next day, esok tu saya ni baru buat operation. So the next day saya kena pergi fisioterapi dan masa saya buat nak wax tangan tu saya dah lightheaded. Saya macam pening kepala, which is very rare. Saya rasa saya macam lain macam ni, Tapi saya tak jangka lagi benda tu kan. So bila saya cakap dengan fizio saya kata macam something is just not right. Saya cakap kat dia. So dia kata tak apa kak, mungkin kakak letih semalam kerja, travelling. Saya okay. So balik that's on the 9 hari bulan. 10 hari bulan saya dah hilang deri rasa. Tapi saya ingat kerana saya baru start intermittent fasting. So you know like you ada mulut payau semua tu kan. So okey lah. Hari 10-11 malam saya macam selalu urinate. Saya buang air every hour at night. So hari Isnin tu semestinya lah saya letih kerana saya tak tidur malam hari Ahad tu kan. Hari Selasa another physio session. Masa saya pergi physio session tu saya demam. Masa masuk hospital okey, tapi lepas masa tu saya ada batuk sikit. So lepas saya ni ada chronic asthma. So jadi saya kalau batuk sikit tu saya sangat concern lah kan. Jadi saya pergi A&E. Dan A&E kata Puan you demam. Dia kata macam mana boleh demam, tadi okey je masuk kan.
saya dapat saya punya antibiotik semua. Balik rumah tu saya dah tak larat dah. Saya dah macam saya drive hari tu dan saya rasa macam lain, memang lain lah. I think you pernah tengok cerita Osmosis and Jones tak? Osmosis Jones, okay. Osmosis, you know. So at that time I think my Detective Jones is doing his work lah. so lepas tu bila saya balik, saya sempat solat asar dan saya tidur. And I tidur sampai 3 hari like that. Saya cuma bangun untuk solat saja. Saya tak makan, saya tak minum. So saya rasa masa tu saya punya alam dekat dalam tu dah jing, you know, kalau pernah tengok Osmosis and Jones dia akan faham apa maksud saya. Dan akhirnya buat test pada hari yang on the 16 tu 16 hari bulan baru saya boleh bangun. Baru nak makan dan suami saya kata jomlah kita pergi buat swab test because tengah musim-musim sekarang ni kalau ada yang macam saya, siapa yang ada macam kerap buang air, ada hilang rasa, apa lagi macam pening-pening, badan letih kan, better lah pergilah buat swab test. Dan result dapat 18 hari bulan dan positif. Bila positif, saya dan suami saya, pasal suami saya roommate saya. Jadi alhamdulillah dia stage 1 je lah, dia tahap 1, dia tak ada simptom. Tapi saya itulah yang demam tu. Tapi saya ada 2 anak. So bila saya dah positif, of course anak dan pembantu rumah saya kena pergi buat swab test dan anak saya pun positif dua-dua. But pembantu rumah saya negatif. Because I have saya ada standard SOP yang agak tinggi dalam rumah bila sakit. Bila sakit semua orang kalau keluar bilik kena pakai mask, hand sanitize tangan, cutlery, pinggan mangkuk makan semua kena basuh sendiri. Maid cannot touch. Maid cuma masak sahaja. Faham. So jadi itu amalan yang biasalah sebenarnya. Itu yang biasa saya buat dan saya rasa dengan amalan itu membantu pembantu rumah saya tak kena. Saya rasa lah mungkin nanti doktor boleh cerita. Jadi mungkin doktor Tan daripada itu, apakah antara SOP yang kita selalu ambil sambil lewa apabila kita melawat ke tempat-tempat seperti yang disebutkan tadi, R&R ataupun berhenti untuk menunaikan solat, apakah antara SOP yang kita ambil sambil lewa, terutama sekarang apabila telah pun boleh merentas negeri dan sebagainya? Sebenarnya SOP itu memang telah dilaksanakan, cuma kita pelaksanaan di kalangan rakyat dan juga orang ramai itu sendiri kurang, di mana mereka tidak memakai pelitup muka yang betul, mereka tidak kerap mencuci tangan dengan menggunakan sabun ataupun alcohol based hand sanitizers, dan juga mereka juga pergi ke tempat-tempat sempit seperti mana kita boleh lihat di dalam lift. Memang SOP telah ada untuk 4-5 orang, tetapi sebagaimana yang kita lihat norma baharu tidak dilaksanakan dengan baik. Orang ramai masih ada yang bersesak-sesak untuk naik walaupun telah penuh dalam lift sebagainya, dan juga di eskalator tidak mengamalkan penjarakan yang lebih baik. Jadi itulah kadar penyumbang sebenarnya di kalangan industri. Kadang-kadang kita sendiri kita menjaga kita punya penjarakan, tetapi orang di sekeliling yang tidak menjaga, yang menyebabkan kita dah tersepit di situ. Bersalah sebenarnya. Tapi itu satu W-nya kan, warn. Beri amaran kepada mereka yang walaupun sudah sedia maklum ataupun dimaklumkan, terutama sekali dalam lift, tentang SOP, masih nak berhimpit tu, kita harus beri amaran, jangan duduk diam sahaja. Setuju. Tapi itulah dia, bila contohlah kita berada di kawasan tempat yang liftnya agak perlahan pergerakannya. Jadi bila nampak kita 5 dah cukup dalam lift ni, 4 atau 5 orang, tapi bila nampak kita tak apa, masuk. Nak tunggu lift lambat lagi, naik ataupun pagi-pagi lah dekat kawasan yang ada 25 tingkat dan sebagainya kan. Tunggu lift pun takut lewat pergi kerja. Itulah. Jadi banyak perkara yang perlu dipertimbangkan, terutama sekali apabila kita bercakap tentang keselamatan kita, daripada kita nak kurangkan risiko kita daripada dijangkiti. Sebab mana kita nak jangka, pengalaman Puan tadi boleh terkena. Sebab kita tahu siapa-siapa boleh kena. Betul. Jadi ceritakan pengalaman Puan apabila berada di ward, apakah jenis ubatan yang diguna, bagaimana mereka menjaga Puan?
pasal saya memang bawa semua ubat saya. Wherever, ke mana saya pergi, saya akan bila dah tahu positif, first kali saya buat ialah my inhaler lah. Saya kena siapkan my inhaler, my singular semua kan. Kemudian bila sampai kat sana, sebenarnya tak ada ubat pun yang doktor, yang hospital akan bagi. Cumanya sekiranya you pening, dia akan bagi ubat pening. Sekiranya you demam, dia akan bagi ubat demam. Batuk, ada ubat batuk. But then macam saya memang dah prepared benda tu. Cumanya tu saya tak sangka nak duduk lama. Saya tak prepare untuk duduk lama sebenarnya. Mungkin kita kata berapa hari kita pun tak pasti duration duduk kat hospital kan. Jadi towards the end tu saya adalah some medication yang dah habis kan. So masa tu yang hospital supply untuk saya. Okey, apabila duduk dengan tanda tanya yang macam berapa hari lama rupanya ni kan. Dia mesti ada macam timbul perasaan macam stres, tertekan dan sebagainya. Saya tak banyak stres sebenarnya. Cuma dia saya banyak buat reflection. Bila saya masuk tu saya buat reflection. Saya kata, why? Kenapa? Macam mana boleh kena? You know, like benda-benda ni lah. Bila dah tahu macam mana saya nak bantu orang lain supaya tak kena. Yelah macam aware lah, kita share. Sharing is caring kan. So apa nama ni, saya cuma macam tu lah, saya duk teks kawan, saya kata you all berhati-hati nak pergi use the toilet, spray first the pipe, spray the doorknob, spray bidet, spray tempat flush, spray seat semua. It's no joke lah benda ni, no joke, because they see us but we cannot see them. Kan dia tahu kat mana kita tapi kita tak tahu di mana mereka kan. Soalnya cuci tangan dengan sabun selepas menggunakan alat-alat tu, kerana kita pun tidak tahu ataupun mungkin tidak membawa spray dan sebagainya di dalam toilet. Cuci tangan tu sangat penting. Tangan tu sangat penting, sanitizer tu sangat penting. Doktor, bagaimana pula stigma yang dihadapi oleh mungkin orang awam terhadap bekas pesakit yang terkesan akibat COVID-19? Kita nampak di mana stigma tu ada di kalangan masyarakat, terutamanya kepada pesakit-pesakit yang telah discharge daripada ward. Sebahagian daripada mereka, ada beberapa datang kembali kepada kita tanya, adakah mereka selamat untuk kembali bekerja? Adakah mereka perlukan cuti yang panjang kerana majikan mereka tidak mahu mereka masuk kerja dengan segera? Ini adalah stigma-stigma yang selalu kami di KKM Hospital menerimalah paduan daripada bekas-bekas pesakit ini, di mana kita perlu kita beritahu dah mereka yang discharge daripada ward adalah selamat dan tidak menjangkiti orang lain, dan semuanya akan okey jika semua mengamalkan SOP yang ketat, di mana pakai pelitup muka, mengamalkan penjarakan sosial dan menggunakan kaedah mencuci tangan yang betul. Tetapi ada juga yang kehilangan kerja akibat mendapat COVID. So ada juga yang tiada sokongan moral, ada juga yang dapat stigma daripada kawasan kejiranan, di mana mereka tak boleh keluar. Jadi bagaimana kita nak melawan stigma ni adalah dengan memberikan pendidikan ataupun penerangan yang berterusan. Pesakit yang keluar daripada ward akibat COVID ni, yang telah sembuh je kita bagi keluar, dan mereka tidak menjangkiti orang lain. Dan seharusnya komuniti-komuniti seperti kawasan perumahan ataupun komuniti di kawasan ibadah perlu menerima mereka dan tidak mengasingkan mereka. Di hospital KKM, di pusat COVID, kita ada sokongan untuk pesakit dan juga staf, iaitu kita panggil PFA, Psychosocial First Aid. Dia diuruskan oleh bahagian psikologi, di mana kita akan telefon mereka dengan menggunakan kaedah telefon, dan kita tanya beberapa soalan-soalan untuk kita berikan sokongan psikososial terhadap pesakit dan juga staf yang merawat, untuk mengurangkan tekanan, stres. Ingat tak stres bila kita keluar, orang mengasingkan kita, tak nak kawan dengan kita kan? Adakah puan melalui pengalaman? Alhamdulillah itu? Tak. Saya ada kejiranan yang sangat bagus, sangat supportif. Masa saya dekat dalam
hospital pun diorang selalu tanya pasal mate saya kan ada kat rumah, dia negatif kan. So diorang akan tanya cukupkah makan, Tapi alhamdulillah I have a very good neighbours lah. Neighbourhood saya bagus. Okey, dan di tempat kerja? Tempat kerja saya tak pergi kerja lagi. Saya because I kena the trauma is there, phobia nak balik nanti macam mana 2 jam punya perjalanan tak nak pergi toilet, you know what I mean. Okay. So tu yang macam belum ada keberanian lagi untuk ke situ. And then but then I have very good support lah juga dari colleague saya yang selalu call, selalu tanya khabar, Jadi alhamdulillah lah saya ada group of friend yang sangat supportive. Kawan-kawan sekolah saya, especially kawan sekolah rendah, diorang memang hari-hari akan text saya, how are you, Sebenarnya bila sakit kan itu je cukup. You tak payahlah nak tanya di mana kena, bila kena, macam mana boleh kena, You just tanya how are you, Hari ni makan apa, it makes me happy dah. Penting kumpulan sokongan tu yang di sebalik kata situasi yang kita sedang alami, dan dalam masa yang sama juga satu pemikiran kita adalah adakah seseorang pesakit itu yang pernah dijangkiti boleh berpotensi untuk dijangkiti semula? Kalau nak kata reinfection lah, dijangkiti semula tu kita dapat lihat dalam beberapa case report di luar negara dan di dalam negara pun ada. Cuma kadar dia sekarang adalah rendah. Jadi ia menunjukkan bahawa walaupun bekas pesakit telah sembuh dan pulih, mereka masih boleh dijangkiti semula. Okey, kerana bila kita lihat bila kita keluar kepada komuniti, dia terdedah semula kepada jangkitan, khususnya kepada pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit-penyakit dan juga terdedah kepada risiko untuk pergi ke tempat-tempat yang ada pesakit-pesakit yang lain, contohnya kawasan sesak ataupun pesakit berisiko tinggi. Begitu. Jadi kerana itulah Puan Mazli mengambil pendekatan, kata nak pergi tempat kerja terpaksa ni sebab trauma, dan kalau boleh nak nak pastikan macam tidak terdedah kepada masyarakat yang lebih ramai lagi. Okey, baik. Dan kalau kita lihat pengamatan di dalam ruangan sosial kita yang kebelakangan ini setelah dilonggarkan semula syarat-syaratnya, apakah yang boleh Puan lihat dari segi kepekaan masyarakat terhadap SOP? Adakah berkurangan disebabkan seolah-olah boleh bergerak bebas semula? Ya, saya ambil contohlah nak datang sini semalam kan, macam kereta banyak, RNR banyak sangat kereta, so I cannot imagine dia punya apa orang panggil penjarakan sosial tu macam mana kan, bila nak berhenti kat RNR tu sebenarnya macam yalah kita guna utensils, kalau kita pakai barang yang pakai buang okey, ni yang dibasuh semula, cawan semua tu kan. So benda-benda macam tu saya rasa masyarakat patut think about it, bawa sendiri ke, like ataupun jangan stop, bawa sendiri, and then kita apa nama ni akan rasa lagi selamat lah. And saya rasa spray sanitizer tu sangat important sekarang. Dari bawa je. Sangat bawa je ke mana pergi. Ada kadang-kadang dia jual besar, tukar je pada yang kecil kan, so sedap boleh masuk dalam handbag. Senang nak bawa. Dia sangat penting tau, tapi sebab itulah bila kita di awal PKP pada awal tahun kita semua rasa macam tertekan dan takut, tapi bila dah lama kelamaan tu kita rasa macam dah terbiasa, dan malangnya kebiasaan kita tu tidaklah seperti norma baru yang kita harapkan. Jadi nasihat ringkas doktor kepada semua. Nah, nasihat saya adalah kita tidak perlu mengamalkan SOP bila berada di luar sahaja. SOP itu perlu bermula daripada rumah itu sendiri. Di mana kita kalau isi rumah tu ada banyak, bila kita makan kita perlu menjarakkan sesama kita. Kan bila kita bercakap kita perlu menjarakkan, atau jika kita tidak sihat ataupun jika perlu kita kena memakai pelitup muka. Ia bermula dari rumah dan dia kebiasaan baru kita bawa ke luar. Di mana kita dapat lihat bila kita tanya pesakit-pesakit yang masuk di isi rumah bagaimana, kebanyakan daripada mereka juga tidak mengamalkan SOP di rumah. Mereka ingat bila dia orang mau keluar rumah barulah mereka mengamalkan SOP. Sebenarnya SOP itu sendiri bermula daripada diri sendiri, di rumah dan rumah ibadah dan keluar. Jadi dengan itu barulah kita dapat kebiasaan baru itu sendiri. Inilah dia satu sesi ataupun segmen pertama kita untuk memberi peringatan kepada anda semua supaya terus berjaga-jaga walaupun sekarang
ini kita seolah-olah telah rasa kebebasan itu semula sedikit. Ya. Jangan disalahgunakan, terus berwaspada, patuh kepada SOP 3W yang perlu anda terus amalkan. Wash your hands and wear your face mask. Ya, betul.